Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-48. Apa berlaku kepada negeri Moab dan bangsa di sana. Negeri Moab akan dimusnahkan. Demikianlah firman Tuhan tentang negeri Moab. Kasihanilah penduduk Nebo, kota mereka sudah musnah. Kota Kiryatyaim sudah direbut. Kuburnya yang kuat sudah roboh dan rakyatnya dipermalukan. Kemuliaan Moab sudah lenyap. Musuh telah merebut kota Heshbon. Musuh berkomplot untuk memusnahkan bangsa Moab. Kota Madman akan menjadi lenggang tentera musuh akan menyerangnya. Penduduk kota Horonaim berteriak, "Keganasan! Kehancuran!" Moab telah dimusnahkan. Dengarlah tangisan anak-anak. Dengarlah mereka menangis teresak-esak. Di sepanjang jalan naik ke kota Luhit, mereka menangis kerana sedih. Di sepanjang jalan turun ke kota Horonaim. Cepatlah, kata mereka. Larilah dan selamatkanlah diri kamu. Berlarilah seperti Kaldalia di gurun. Hai Moab, engkau berharap kepada kekuatan dan kekayaan kamu. Tetapi sekarang, engkau pun akan dikalahkan. Kamos, dewa kamu, bersama dengan para imam dan pegawai pemerintah akan dibuang ke negeri lain. Satu kota pun tidak akan terlepas daripada kemusnahan. Bukit dan lembah akan dimusnahkan juga. Aku Tuhan telah berfirman. Sediakanlah batu nisan bagi Moab. Negeri itu segera akan dimusnahkan. Kota-kotanya akan runtuh dan tidak akan dihuni orang lagi. Kutuklah orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, ramai yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi ayat ini berkata, kutuklah orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, bila kita mau mengerjakan kerja Tuhan, kita mesti melakukannya dengan sepenuh hati, hati yang tulus. Kutuklah orang yang tidak menghunus pedang dan melakukan pembunuhan. Kota-kota Moab dimusnahkan. Ya. Bila dosa-dosa negeri Moab sudah tiba, Tuhan akan memusnahkannya. Ya, mari kita mendengar ayat 11. Tuhan berfirman, selama ini Moab sentiasa hidup dengan aman dan tidak pernah dibuang ke negeri lain. Moab seperti wain yang dibiarkan mengirap tanpa diganggu atau dituang dari tempayan ke tempayan. Rasanya masih enak dan baunya masih harum. Oleh itu, sekarang tibalah masanya. Aku menyuruh orang menuang Moab seperti wain. Mereka akan mengosongkan tempayan wain, lalu memecahkannya. Kemudian, orang Moab akan dikecewakan oleh Kamos, dewa mereka. Sebagaimana orang Israel dikecewakan oleh Betel, dewa yang dipercayai oleh mereka. Ya. Penduduk orang Israel, penduduk negeri Moab, semua menyembah dewa-dewa lain. Mereka telah membuat keputusan tidak mahu menyembah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Mereka berpaling tadah. Ya. Ini akan berlaku kalau kita tidak mahu menyembah Tuhan yang sejati.
Ya, hukum Tuhan akan tiba satu masa. Ya. Ayat 14. Hai penduduk negeri Moab, mengapa kamu menganggap diri sebagai pahlawan dan sebagai askar perkasa yang diuji dalam pertempuran? Moab dan kota-kotanya telah dimusnahkan. Kaum mudanya yang terbaik telah dibunuh. Akulah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, dan aku telah berfirman. Malapetaka untuk Moab sudah hampir tiba. Tidak lama lagi, Moab akan musnah. Berkabunglah bagi bangsa itu, hai penduduk yang berhampiran. Kamu semua yang kenal kemasyhurannya, katakanlah, kuasa pemerintahannya telah dihancurkan. Kemuliaan dan kekuatannya pun sudah lenyap. Hai kamu yang tinggal di kota Dibon, turunlah dari tempat kamu yang terhormat dan duduklah dalam debu di tanah. Pemusnah Moab sudah tiba dan telah memusnahkan semua kubunya. Hai kamu yang tinggal di kota Aroer, berdirilah di tepi jalan dan tunggulah. Tanyalah orang yang sedang melarikan diri tentang hal yang telah terjadi. Mereka akan menjawab, Moab sudah jatuh. Moab telah dipermalukan. Tangislah Moab. Umumkanlah di sepanjang sungai Arnon bahawa Moab sudah musnah. Hukuman telah dijatuhkan atas kota-kota di kawasan dataran tinggi, di Holon, Yahas, Mephat, Dibon, Nebo Bet, Diblatem, Kiryatyaim, Bet Kamul, Bet Meon, Keriot, dan Bozrah. Semua negeri-negeri Moab, jauh dan dekat, telah dihukum. Kekuatan Moab telah dihancurkan. Kuasanya telah dipatahkan. Aku Tuhan telah berfirman. Moab akan direndahkan. Ayat 26. Tuhan berfirman. Moab telah menyombongkan diri terhadap aku. Kerana itu, buatlah dia mabuk. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya sendiri, lalu ditawakan orang. Hai Moab, adakah engkau ingat bahawa dahulu engkau mentertawakan umat Israel dan memfitnah mereka seolah-olah mereka tertangkap basah bersama-sama pencuri? Hai penduduk Moab, tinggalkanlah kota-kota kamu. Pergilah ke bukit batu dan tinggallah di sana seperti burung merpati yang membuat sarang di tebing jurang. Moab sangat sombong. Aku telah mendengar betapa sombongnya, congkak dan angkuh penduduk Moab itu. Mereka terlalu memikirkan diri sendiri. Ya, kalau ayat sombong bermakna mereka terlalu memikirkan diri sendiri. Ya. Ayat 30. Aku Tuhan tahu akan kesombongan mereka. Cakap besar mereka kosong belaka dan perbuatan mereka tidak berguna. Itulah sebabnya aku akan mengisi semua penduduk negeri Moab dan ke Heres. Aku akan lebih menangisi penduduk Sibma daripada penduduk Yazir. Hai kota Sibma, engkau seperti pokok anggur yang carangnya merabat sampai ke seberang laut mati, sejauh kota Yazir. Tetapi sekarang, buah-buah musim panas kamu
dan buah anggur kamu telah dirosakkan. Kegembiraan dan sukacita telah lenyap dari tanah Moab yang subur. Aku telah menghentikan aliran wain dari pemerah wain. Tiada lagi orang yang membuat wain dan bersorak gembira. Penduduk kota Heshbon dan Elealeh menangis sehingga tangisan mereka kedengaran di Yahaz dan juga terdengar oleh orang dari Zoar sampai ke Horana dan Eglat Selisia. Sungai Nimrim pun sudah kering. Aku akan menghentikan penduduk Moab daripada membakar korban di tempat-tempat pemujaan mereka dan menghentikan mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka. Aku Tuhan telah berfirman. Semua harta milik penduduk Kir-Heres dan Moab sudah lenyap. Aku sedih melihat keadaan mereka. Aku seperti orang yang memainkan lagu perkabungan dengan sebatang suling. Mereka semua sudah mencukur rambut dan janggut, melukai tangan dan memakai kain guni sebagai tanda bersedih. Di atas semua bumbung rumah dan di semua padang di Moab, tiada dengar apa-apa pun kecuali ratapan. Kerana aku telah menghancurkan Moab seperti tempayan yang tidak disukai orang. Moab telah dihancurkan. Menangislah. Moab telah dipermalukan. Moab telah runtuh. Semua negeri jiran mentertawakan Moab. Aku Tuhan telah berfirman. Moab tidak akan terselamat. Ayat 40. Tuhan telah berjanji bahawa suatu bangsa akan menyambar Moab seperti seekor helang yang menyambar dengan sayap berkembang. Kota-kota dan kubu-kubunya akan direbut. Pada hari itu, askar-askar Moab akan ketakutan seperti perempuan yang sedang bersalin. Moab akan musnah dan tidak lagi merupai satu bangsa kerana Moab telah menyombongkan diri terhadap Tuhan. Kegentaran, lubang dan perangkap sedang menunggu penduduk Moab. Tuhan telah berfirman, orang yang akan cuba melepaskan diri daripada kegentaran itu akan jatuh ke dalam lubang. Dan orang yang cuba keluar dari lubang itu akan masuk ke dalam perangkap kerana Tuhan telah menentukan waktu kehancuran bagi Moab. Orang pelarian yang tidak berdaya cuba berlindung di Heshbon, kota yang pernah diperintah oleh Raja Sihon. Tetapi sekarang kota itu sedang terbakar. Api telah menghanguskan kawasan di sempadan dan di kawasan pegunungan Moab, negeri orang yang suka berperang. Kasihanilah orang Moab. Bangsa yang menyembah dewa Kamos telah musnah. Anak lelaki dan anak perempuan mereka telah tertangkap sebagai orang tawanan. Tetapi pada masa yang akan datang, Tuhan akan menjadikan Moab makmur semula. Tuhan telah berfirman bahawa semua perkara itu akan berlaku kepada Moab. Ya. Bila kita berbuat salah, mari kita bertaubatlah. Jangan angkuh. Jangan berlindung dalam kegelapan, tetapi memasuki dalam keterangan Tuhan. Ya. Ini adalah Yeremia babak ke-48. Sekian, terima kasih. Shalom.